Bila teman setia anda, ini jam kedua Nasional Petang hari ini 22 November 2021. Jadi seperti mana yang saya janjikan kepada semua pendengar setia Nasional FM, kita ada counter selebriti pada hari ini. Jadi anda boleh juga saksikan counter selebriti ini di Facebook Live Nasional FM sentiasa di hati. Jadi siapakah selebriti yang saya bawakan ke konti Nasional FM untuk menemani petang anda pada hari ini? Tuan Empunya Badan sudah pun melambai-lambai di Facebook Nasional FM. Apa khabar dan juga Assalamualaikum saya ucapkan kepada Kapten Azhar Husaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kapten Azhar Husaini ya Kapten. Kapten ni maksudnya orang yang sangat penting. Inilah Kapten kapal terbang. Jadi saya buka sedikitlah pengenalan mengenai Kapten Azhar Husaini. Jadi nama betulnya adalah Azhar Husaini bin Ghazali, Kapten Celebrity aka as known as Kapten Cinta Hati Ella. Kapten Azhar ini merupakan suami kepada penyanyi Ratu Rock popular tanah air kita iaitu Ella. Dan juga beliau kini dilabelkan sebagai Kapten Selebriti kerana asalnya Azhar ini seorang juruterbang, boleh menyanyi, bermain alat muzik juga, dan juga ada satu video di Instagram Azhar sendiri menunjukkan beliau sedang bersilat. Maksudnya banyak benda lah beliau boleh lakukan. Dan langkah yang muat naik di Instagram itu tak sumbang, bolehlah bersilat. Saya yakin juga menyanyi, bermain muzik juga bagus. Dan ini menunjukkan Kapten Azhar ini seorang yang all-rounded. Semua perkara boleh buat. Jadi mungkin Kapten Azhar boleh panjangkan lagi pengenalan diri Kapten Azhar ini. Silakan Kapten. Pertama sekali terima kasih kepada National FM atas jemputan untuk kita bersama-sama bersiaran pada hari ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenalkan diri nama saya Azhar, Azhar Husaini seperti yang disebutkan tadi. Orang panggil Cap, orang panggil Azhar. Yang silat-silat ni, main-main muzik ni semua kita belajar waktu-waktu kita sekolah dulu, DJ Wan. Jadi sekarang ni dah dewasa, jadi kita gunakanlah skill-skill tu untuk satu untuk tambah baik diri dan juga untuk aktiviti diri sendiri. Jadi timbul minat sebagai seorang juruterbang atau pilot ni. Sebenarnya daripada sekolah dulu saya memang pasang cita-cita untuk menjadi seorang juruterbang. Alhamdulillah Allah tunaikan impian tu, dan dalam masa yang sama saya berusaha untuk ke situ. Saya ingat daripada saya form 1 saya dah pasang cita-cita untuk jadi seorang juruterbang. Sebab masa tu memang untuk negara lah, nak jadi prajurit tanah air. Bila saya usahakan cita-cita tu, belajar apa yang patutnya belajar, ke mana saya patut tuju selepas SPM dan sebagainya. Alhamdulillah saya diberi peluang untuk 2 interview dalam satu masa. Satu untuk pergi tentera udara, satu untuk pergi komersial. Waktu tu Malaysia Airlines offer untuk sebagai cadet. Jadi bermula di situ saya pilih untuk ke arah komersial, dan alhamdulillah berjaya untuk melalui tempoh-tempoh ujian, latihan dan sebagainya, dan alhamdulillah berada di sini pada hari ini. Dah berapa tahun dah kerjaya sebagai seorang juruterbang? Tahun depan masuk tahun yang ke-20. Wow, lama. Tahun ke-20 sudah. Tahun ke-20 waktu tu saya masih lagi kecil. Saya bermula awal. Awal. Lepas sekolah dah terus memang. Jadi kalau anda nak lihat wajah Kapten Azhar ini, boleh saja ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Inilah dia yang telah pun berjaya mencuri hati dan juga mengunci hati Ratu Rock negara. Ella. Ramai orang jealous kan, Kak? Tak pasti saya. Itu namanya jodoh kan? Ya, betul. Jadi menjadi seorang yang dikenali, berkejaya dan juga berniaga, pada masa yang sama menjadi seorang anak kepada seorang ibu bapa dan juga ayah, dan juga menjadi seorang ketua keluarga, menjadi tulang belakang kepada Ratu Rock negara Ella. Bagaimana Kapten membahagikan masa dari segi kerjaya dan juga keluarga? Tips saya mesti bangun awal. Setiap hari saya mesti bangun awal. Walaupun saya bangun lewat ke, saya akan usahakan untuk bangun awal. Jadi macam mana bahagikan masa tu, of course kalau kita nak bahagikan masa, kalau kita tak pandai bagi masa, kita merugikan masa. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Jadi untuk bagikan masa ni sebenarnya perlu ilmu. Jadi sekarang ni saya dalam masa yang sama saya cuba untuk belajar masih belajar juga macam mana cara nak membagikan masa dengan baik. Masa untuk diri sendiri, masa untuk pencipta, masa untuk keluarga, kerjaya dan masyarakat. Jadi perlu pembagian masa yang betul, yang teratur.
macam yang saya katakan tadi, kena untuk bagikan masa ni kena ada ilmu juga sebenarnya. Betul. Untuk nak berniaga kena tahu ilmu perniagaan supaya kita buat perkara tu dengan efisien dan baik. Jadi kita boleh bagikan masa untuk kerjaya, untuk diri sendiri dan untuk keluarga dengan sebaik-baiknya. Jadi kata kuncinya sebenarnya adalah pembahagian masa Pembahagian lah. masa. Pembahagian masa sebenarnya sangat penting. Tadi Cap cakap, Cap bangun awal. Seawal berapa? Jam berapa tu? Permulaan hari Kapten? 4.30, 5. 4.30, 5. Itu sebenarnya orang kata kalau kita banyak baca buku orang-orang yang berjaya di dunia juga, ketika waktu itulah mereka sudah pun membuka mata dan juga melihat dunia. Baiklah Cap, sepanjang 20 tahun menjadi seorang juruterbang dalam juruterbang komersial ini, apa peristiwa yang paling Kapten tak dapat lupakan sepanjang bergelar menjadi seorang juruterbang? Dalam karier saya jadi juruterbang dia ada banyak fasa. Saya pernah sekarang saya selain daripada juruterbang menjadi seorang pelatih, jurulatih dan juga pemeriksa bagi pihak CAM juruterbang, untuk juruterbang yang lain. Kalau yang manis tu banyak waktu saya jadi jurulatih di sebuah sekolah penerbangan di Melaka. Memang manislah kenangan dengan pelajar-pelajar. Kita umur dekat-dekat je pada waktu tu. Saya muda dalam 20-an dan mereka pun dalam 18, 20. Jadi waktu tu memang banyak kenangan manis yang bonding dengan saya dengan pelajar-pelajar pada waktu pelajar saya. Dan sekarang ni mereka ni semua dah masuk ke airline. Jadi bila kita jumpa balik, benda tu cerita momen kita belajar, momen saya mengajar, apa yang kita lakukan bersama dalam pesawat kecil tu, tunggang terbalik pesawat tu. Jadi kenangan manis pada waktu sekarang. Banyak kenangan manis yang bila kita ingat semula pada waktu itulah momen. Selain tu pada terbang komersial pun ada juga kenangan-kenangan manis. Macam yang pahit-pahit, masalah teknikal dan sebagainya tu, bila kita ingat balik sebenarnya dia jadi manis sebenarnya. Betul. Itu semua tempat tu. Kalau yang paling pahit itu sebenarnya paling manis yang boleh menyegarkan ingatan kita. Kita duduk saja tiba-tiba teringat kenangan lama kan. Waktu kejadian tu dia pahit, tapi bila lepas tu je manis sebenarnya. Tapi kalau terpaksa repeat kejadian tersebut, terpaksa repeat ada yang pernah waktu mengajar pesawat kecil tu terbakar, baterinya terbakar. Kami buat emergency landing tu, waktu emergency landing kapal tu touchdown, api tu dah dekat dengan kaki dah. Bila kami keluar pesawat tu, air bomba tu memang betul-betul jatuh ke dalam pesawat tu. Itu antara yang tak nak diulangi, tapi saya bersyukur lalui pengalaman tu sebab masa tu, timing tu cantik je Allah. Dan hari ini masih lagi bernafas, masih lagi bersama dengan Nasional FM dan juga pendengar setia Nasional FM. Cap, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Kita layan dahulu lagu ini daripada Lia Aziz, Kucu-Kucu.
Kembali mendengarkan Counter Celebrity bersama dengan Kapten Azhar Husaini di Konti Nasional FM, sentiasa di hati. Jadi kita dah dapat sedikit gambaran dari segi kerjaya, pengalaman menjadi seorang juruterbang. Sekarang kita beralih kepada yang sekarang punya, ini current ini. Ini kalau saya tengok dekat Instagram ini, Kapten ada letak hashtag Agriculture Rockstar. Ini di Instagram Kapten sendirilah. Dan saya dapat bila saya tengok balik semua tu, Kapten sendiri telah pun mengusahakan beberapa jenis perniagaan, contohnya fertigasi dan juga irrigation. Ini berkaitan dengan pertanian. Dan juga saya difahamkan juga ada sedikit perniagaan berkaitan dengan kesihatan mental. Mungkin boleh Kapten perjelaskan mengenai perkara ini. Agriculture ni merupakan minat saya dalam bidang pertanian. Jadi kalau kita lihat balik semula, revolusi industri yang kedua adalah tentang pertanian, revolusi industri ketiga tentang pembuatan industri, keempat yang baru ni adalah teknologi. Jadi apa yang saya ingin, misi saya adalah untuk menjadikan agriculture ni sebagai salah satu daripada hobi dan juga mendatangkan hasil. Bukan hanya pada saya, tapi pada ramai lagi orang yang di luar sana. Sebab kita dah lupakan kepentingan pertanian dan kita lebih bergantung harap pada makanan-makanan yang kita beli, yang diimport. Dan sebaliknya kita kurang belum lagi lah, mungkin kesedaran itu akan makin lama akan makin tinggi tentang kesedaran tentang pertanian dan juga hasil yang kita boleh datangkan dengan dari pertanian dan juga food bank, keselamatan food security yang kita ada. Jadi fertigasi ni adalah teknologi yang dimulakan pada tahun 60-an kalau saya tak silap di negara luar, di mana dia menggabungkan penyiraman, pengairan dan pembajaan dalam satu masa yang sama menggunakan sistem yang sama. Jadi dia memudahkan urusan untuk petani, mengurangkan tenaga kerja, dalam yang sama boleh penjimatan yang optimum untuk baja dan air. Jadi itulah fertigasi. Berbalik pada jadi macam cili, saya buat ladang cili yang dihasilkan ni, selain daripada kita jual di pasar-pasar, kita juga gunakan dia untuk menghasilkan produk jualan lah. Ada juga produk-produk makanan yang kita hasilkan menggunakan cili-cili segar yang daripada ladang kami ni. Sejak bila bermulanya pertanian ni? 3 tahun lepas. 3 tahun lepas. Baru lagi. Selepas 17 tahun jadi juruterbang, baru masih banyak lagi yang saya kena belajar. Tergerak hati untuk bertani macam mana pada ketika itu? Saya merasakan dia hobi yang patut saya kembangkan. Dalam masa sama, saya patut juga menyumbang kepada masyarakat untuk mereka lebih yang muda-muda lah, supaya berjaya dengan pertanian, supaya mendekati pertanian, supaya dapat memberikan hasil pada diri mereka dan juga keluarga dan juga negara. Jadi soalan terakhir saya, Cap, apakah harapan Kapten sendiri melihat kepada generasi muda kita yang sekarang, saya kira ramai yang inginkan menjadi seorang seperti ikon, mengidolakan Kapten sendiri, yang seorang yang mempunyai banyak kejayaan, yang berjaya lah, boleh dikatakan sebagai yang cukup berjaya. Masya Allah. Saya mengharapkan masyarakat yang lebih prihatin, berkasih sayang, saling tegur menegur dengan cara yang betul. Dalam masa yang sama, kenal dan hargai masa, manfaatkan masa itu sebaik-baiknya. Dia tak dapat dikembalikan. Mungkin pada waktu-waktu pandemik seperti ini, kalau katalah kita tak ada apa-apa aktiviti yang boleh kita lakukan, mungkin kita boleh tambah ilmu dalam berbagai-bagai bidang yang kita hanya pilih di hujung jari je sekarang, zaman di hujung jari. Mungkin kita boleh gunakan masa yang terluang ni untuk bersusah-susah dahulu sebelum kita bersenang-senang kemudian. Bila ekonomi mula dibuka nanti, setidak-tidaknya kita ada skill-skill baru yang boleh kita gunakan untuk diri kita. Okey, itu dia hari ini Counter Celebrity bersama dengan Kapten Azhar Husaini. Terima kasih banyak-banyak, Kapten. Nanti insya-Allah lah, kalau ada rezeki nanti mungkin kita boleh panjangkan lagi lah segmen ini. Rasa 20 minit tak cukup Kap? Mudah-mudahan ada lagi masa untuk kita kongsikan. Ella datang tak? Kak Ella? Dia tunggu saya di bawah. Tunggu, maksudnya dah bagi cue lah tu Terima kasih banyak-banyak. Saya belanja lagu ini untuk Kapten, Simbiosis daripada buah hati Kapten sendiri. Terima kasih Nasional FM. Kembali mendengarkan Counter Celebrity bersama dengan Kapten Azhar Husaini di Konti Nasional FM, sentiasa di hati. Jadi kita dah dapat sedikit gambaran dari segi kerjaya, pengalaman menjadi seorang juruterbang. Sekarang kita beralih kepada yang sekarang punya, ini current ini. Ini kalau saya tengok dekat Instagram ini, Kapten ada letak hashtag Agriculture Rockstar. Ini di Instagram Kapten sendirilah. Dan saya dapat bila saya tengok balik semua tu, Kapten sendiri
sendiri telah pun mengusahakan beberapa jenis perniagaan, contohnya fertigasi dan juga irrigation. Ini berkaitan dengan pertanian. Dan juga saya difahamkan juga ada sedikit perniagaan berkaitan dengan kesihatan mental. Mungkin boleh Kapten perjelaskan mengenai perkara ini. Agriculture ni merupakan minat saya dalam bidang pertanian. Jadi kalau kita lihat balik semula revolusi industri yang kedua adalah tentang pertanian, revolusi industri ketiga tentang pembuatan industri, keempat yang baru ni adalah teknologi. Jadi apa yang saya ingin, misi saya adalah untuk menjadikan agriculture ni sebagai salah satu daripada hobi dan juga mendatangkan hasil. Bukan hanya pada saya tapi pada ramai lagi orang yang di luar sana. Sebab kita dah lupakan kepentingan pertanian dan kita lebih bergantung harap pada makanan-makanan yang kita beli, yang diimport. Dan sebaliknya kita kurang belum lagi lah, mungkin kesedaran itu akan makin lama akan makin tinggi tentang kesedaran tentang pertanian dan juga hasil yang kita boleh datangkan dengan dari pertanian dan juga food bank, keselamatan food security yang kita ada. Jadi fertigasi ni adalah teknologi yang dimulakan pada tahun 60-an kalau saya tak silap di negara luar, di mana dia menggabungkan penyiraman, pengairan dan pembajaan dalam satu masa yang sama menggunakan sistem yang sama. Jadi dia memudahkan urusan untuk petani, mengurangkan tenaga kerja, dalam yang sama boleh penjimatan yang optimum untuk baja dan air. Jadi itulah fertigasi. Berbalik pada jadi macam cili, saya buat ladang cili yang dihasilkan ni selain daripada kita jual di pasar-pasar, kita juga gunakan dia untuk menghasilkan produk jualan lah. Ada juga produk-produk makanan yang kita hasilkan menggunakan cili-cili segar yang daripada ladang kami ni. Sejak bila bermulanya pertanian ni? 3 tahun lepas. 3 tahun lepas. Baru lagi lah. Baru lagi. Selepas 17 tahun jadi juruterbang, baru masih banyak lagi yang saya kena belajar. Tergerak hati untuk bertani macam mana pada ketika itu? Saya merasakan dia hobi yang patut saya kembangkan. Dalam masa sama saya patut juga menyumbang kepada masyarakat untuk mereka lebih yang muda-muda lah, supaya berjaya dengan pertanian, supaya mendekati pertanian, supaya dapat memberikan hasil pada diri mereka dan juga keluarga dan juga negara. Jadi soalan terakhir saya, Cap, apakah harapan Kapten sendiri melihat kepada generasi muda kita yang sekarang saya kira ramai yang inginkan menjadi seorang seperti ikon, mengidolakan Kapten sendiri, yang seorang yang mempunyai banyak kejayaan, yang berjaya lah, boleh dikatakan sebagai yang cukup berjaya. Masya Allah. Saya mengharapkan masyarakat yang lebih prihatin, berkasih sayang, saling tegur menegur dengan cara yang betul. Dalam masa yang sama, kenal dan hargai masa, manfaatkan masa itu sebaik-baiknya. Dia tak dapat dikembalikan. Mungkin pada waktu-waktu pandemik seperti ini, kalau katalah kita tak ada apa-apa aktiviti yang boleh kita lakukan, mungkin kita boleh tambah ilmu dalam berbagai-bagai bidang yang kita hanya pilih di hujung jari je sekarang, zaman di hujung jari. Mungkin kita boleh gunakan masa yang terluang ni untuk bersusah-susah dahulu sebelum kita bersenang-senang kemudian. Bila ekonomi mula dibuka nanti, setidak-tidaknya kita ada skill-skill baru yang boleh kita gunakan untuk diri kita. Okey, itu dia hari ini Counter Celebrity bersama dengan Kapten Azhar Husaini. Terima kasih banyak-banyak Kapten. Nanti insya-Allah lah kalau ada rezeki nanti mungkin kita boleh panjangkan lagi lah segmen ini. Rasa 20 minit tak cukup Kap Mudah-mudahan ada lagi masa untuk kita kongsikan. Ella datang tak? Kak Ella? Dia tunggu saya di bawah. Tunggu maksudnya dah bagi cue lah tu Terima kasih banyak-banyak. Saya belanja lagu ini untuk Kapten, Symbiosis daripada buah hati Kapten sendiri. Terima kasih.